Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi mendengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ni ceritanya memang luar biasa. Memang pelik ceritanya. Belum pernah lagi Abang menyentuh-nyentuh cerita yang bahagian ini. Jadi, nanti Abang ceritakan. Jadi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Jadi tanpa membuang masa lagi, akan Abang ceritakan satu pengalaman yang cukup luar biasa daripada Syam. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini sebenarnya dia dah hantar dekat Abang pada tahun 2022. Tapi entah macam mana Abang tak terbaca pula email yang dihantarkan. Jadi Abang baca email ni pada tahun 2024, dah berselang setahun. Cerita ni disampaikan oleh Syam, bagaimana dia berkenalan dengan isterinya yang bernama Ilah, dan mereka ni bercadang untuk mendirikan rumah tangga pada tahun 2023. Jadi kalau pada Syam dan juga Ilah, kalau kalau tengok cerita yang Abang sampaikan hari ini, kalau kalian berdua sudah pun menikah, bolehlah komen-komen kat bawah, dan Abang doakan kalian berdua akan kekal bahagia hingga ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Ceritanya bermula pada tahun 2015. Pada waktu tu Syam bekerja part time dekat satu hotel dekat negeri Perak kalau tak silap Abang. Dekat hotel tu dia berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Ilah. Dia kata dia memang suka sangat dengan Ilah, yang pada waktu tu Ilah adalah seorang pelajar trainee, kita panggil apa, praktikal lah, budak praktikal dekat hotel tu. Dia suka dengan Ilah ni disebabkan dua benda. Yang pertama, Ilah ni memang sangat teratur dalam buat kerja, sebab dia adalah budak perhotelan. Jadi yang berkaitan dengan susur atur sudu, garpu dan juga mangkuk pinggan tu semua, memang Ilah sangat cermat memerhatikan semua benda tu supaya terletak di tempat yang betul. Dan benda kedua yang Syam suka dengan Ilah adalah dia adalah seorang budak perempuan yang sangat menyayangi binatang peliharaan. Contohnya macam kucing, ya anjing, ya ayam. Ayam dikira peliharaan, bolehlah tu Jadi dengan kata lain, dia disebabkan dua benda ni memang sangat menyukai Ilah ni. Kalau binatang sakit, Ilah sanggup keluarkan duit ni untuk belanjakan, bagi binatang-binatang ni pergi ke hospital. Jangan fikir gajah dengan zirafah ni binatang-binatang peliharaan ni, bukan ayam pun. Semacam kucing, anjing lebih kurang seangkatan dengannya lah. Ataupun ada tikus guinea pig tu kan, lebih kurang macam tu lah. Tapi selama dikenal dengan Ilah tu, semakin hari semakin pelik Ilah tu. Mula-mulanya macam ni, dia dah berkenalan tu dah baik semuanya. Pada satu hari Ilah bercerita lah yang dia sebenarnya adalah seorang indigo yang boleh nampak benda-benda yang orang lain tak boleh nampak. Mula-mulanya Syam anggap itu adalah cakap-cakap untuk menyedapkan perbualan setiap kali mereka berjumpa. Tapi semakin lama mereka berjumpa dan semakin lama Ilah bercerita tentang kelebihan yang dia dapat, menyebabkan Syam mula terfikir, dia ni betul-betul cerita kot tentang benda-benda macam ni. Jadi dimintalah Ilah ceritakan macam mana permulaannya, puncanya yang dia boleh nampak benda-benda ni semua. Ilah kata ia berpunca daripada dia di sekolah tadika lagi. Waktu tu dia kata dia memang agak takut setiap kali terserempak dengan makhluk alam sebelah. Dan itulah yang menyebabkan dia jarang-jarang keluar daripada rumah. Walaupun dia jarang keluar daripada rumah, yang ada dekat dalam rumah mak ayah pun sendiri macam-macam yang dia nampak. Kadang-kadang dia nampak lukisan bergerak, kadang-kadang dia nampak ada orang-orang melintas. Tapi dia kata dalam banyak-banyak apa yang dia nampak tu, pernah beberapa kali peristiwa yang menyebabkan dia perlu membina kekuatan dalam diri. Dia kata yang pertama tu, dia kata satu hari dia tidur dekat ruang tamu, tiba-tiba dia dengar ada huru-hara dekat tingkat kedua. Waktu tu mak ayah dia tak ada. Lupa abang nak beritahu, Ilah ni anak tunggal. Jadi dia tak ada adik-beradik lain. Cumanya mak ayah dia ambilkan seorang pengasuh, penjaga untuk memerhatikan dia, menjadi peneman kepada dia sewaktu mak ayah pergi bekerja.
Jadi pada suatu hari tu dia kata waktu tu penjaga dia tak ada, untuk mungkin ada urusan apalah. Jadi dia seorang-seorang tidur dekat rumah tu, dia tidur dekat ruang tamu. Dan waktu dia tengah tidur, tiba-tiba dia dengar macam ada huru-hara dekat tingkat kedua, dan dia pun cepat-cepatlah naik ke tingkat kedua nak pastikan, takut-takut itu adalah perompak ke apa ke, ulas sawa ke, tengah nak membelit orang ke, walaupun tak ada mak ayah dekat dalam rumah. Jadi dia pun cepat-cepat naik ke tingkat 2. Punyalah dia terkejut, ada orang lain di tingkat 2 selain daripada dia. Iaitu siapa? Dia nampak diri dia sedang mengemas-ngemas. Yang Ila tahu itu bukanlah diri dia, tapi itu adalah makhluk lain yang menyerupai dia. Jadi Ila pun memerhatikan benda tu tengah kemas-kemas barang, nyusun-nyusun atur dan bergerak ke sana kemari. Dia tak perasan yang Ila ada duduk memerhatikan dia. Selepas beberapa ketika barulah benda tu perasan Ila tengah tengok dia. Dia terkejut. Terkejut macam tu, dia terus hilang. Jadi Ila tahulah benda tu ada dekat dalam rumah tu dan selalu menyerupai dia. Dan bila mak ayah dia balik, dia beritahu dengan mak ayah dia, dalam rumah ni ada orang lain yang suka menyerupai saya, jadi berhati-hati. Kita bagi, kalau setiap kali terjumpa dengan saya, pastikan yang dijumpai itu adalah betul-betul saya. Ya mak ayah? Macam tu. Jadi sejak daripada tu, setiap kali mak ayah dia balik rumah, mak ayah dia akan baca selawat-selawat dulu dan panggil Ila, nak pastikan Ila tu adalah Ila yang betul, bukan Ila yang palsu. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, bila setiap kali mak ayah dia tak dekat rumah dan dia seorang-seorang kat rumah, dia selalu nampak benda-benda yang melintas, benda-benda yang kadang-kadang dia tengah tidur, benda tu datang menjengah dekat dia. Memang kebanyakannya bentuk rupanya tidak jelas. Ada yang bentuknya memang macam asap-asap, ada yang bentuknya macam bayang-bayang. Tapi benda-benda tu semua memang dah menjadi sebahagian daripada hidup Ila. Bila dah 2-3 peristiwa dah macam tu, Ila jadi ada kekuatan sendiri. Setiap kali benda tu datang menjengah ataupun nak memberi sapaan, dia dengan rela hatinya bersapa-sapaan pula dengan makhluk tu. Dan lama-lama benda tu dah jadi kawan dengan dia. Dia dah tak berapa nak rasa takut. Jadi bila dengar cerita daripada Ila ni, Syam dah mula rasa, biar betul budak ni, okey ke tidak budak ni. Jadi dia diam je lah, dia buat tak tahu je lah dengan benda tu. Pada satu hari, benda ni jadi kecoh dekat hotel. Waktu tu mereka semua tengah sibuk-sibuk nak ada satu majlis. Jadi bila ada majlis dekat hotel tu, kebanyakan daripada pekerja hotel dan juga budak-budak praktikal perlu kerja lebih masa ataupun part time, sebab nak menguruskan banyak benda sebelum majlis ni berlangsung. Pada waktu tu mungkin Ila berasa sangat penat, dan selepas habis bekerja, mereka semua berkumpul dekat satu kawasan tempat pekerjaan. Dekat situ mereka pun makanlah ramai-ramai, bergurau senda dekat situ juga. Kawasannya agak terpencil sikit supaya untuk mengelak daripada tetamu yang datang dapat tengok. Nanti tak senonoh pula kalau pekerja hotel nampak hurang-hurang dekat depan tetamu. Jadi tempat mereka berehat ni agak ke belakang, tersorok sikit. Waktu mereka tengah bergurau senda, pada waktu tu Ila mula diam. Dia tak bercakap dengan orang pun. Termasuk dengan kawan dia, termasuk dengan Syam sendiri. Pada waktu tu Syam rasa pelik juga, kenapalah Ila macam ni. Jadi mungkin dia kata Ila dalam keadaan yang tidak sihat, mungkin kadang-kadang ada datang bulan ke apa ke kan. Jadi dia diam je lah sambil dia memerhatikan Kak Ila, supaya tengok-tengok, takutlah kalau terjadi apa-apa yang berlaku. Sebab sebelum ni dia dah diceritakan tentang pengalaman Ila yang pelik-pelik. Jadi sedang mereka bergurau senda dan akhirnya sampailah waktu makan. Makanan pun dihantar ke tempat mereka dan mereka pun ambillah makanan masing-masing. Begitu juga dengan Syam dan Ila. Sewaktu Ila ambil makanan, dia senduk elok-elok. Tapi waktu dia makan, semua orang rasa pelik. Sebab cara Ila makan bukan cara manusia. Dia ambil nasi tu, dia terus top kat mulut dia. Lepas tu dia ambil sayur tu. Walaupun pada waktu tu sayur tu panas gila, disediakan dalam satu mangkuk kecil. Dia lebih kurang macam sup sayur jugalah. Tapi Ila yang jadi peliknya, Ila boleh gunakan tangan yang kosong tanpa ada sarung tangan ke apa. Dia cepurkan tangan dia dekat dalam sup tu. Dia ambil segala sup yang isi-isi sup tu, dia terus tonyoh dekat mulut dia sambil makan. Begitu juga dengan ayam kari yang tengah menggelogak. Dia ambil tangan dia, dia celur je, cepur je macam tu, dia terus masuk dalam mulut. Jadi apa yang dibuat oleh Ila tu, semua orang jadi macam terkejut. Sebab
Takkan Ila tak rasa sakit? Kenapa Ila bertindak macam tu? Tapi masing-masing tak berani nak bertegur ke ataupun bertanya. Biarkan Ila berkeadaannya macam tu. Selepas habis makan, mereka semua habis makan, tapi Ila tidak basuh tangan. Waktu semua orang lain tu basuh tangan, Ila tak basuh tangan. Dia pergi dia pergi jilat tangan dia. Dan pada waktu itulah Syam baru perasan kelakuan Ila ni bukan seperti manusia, tapi seperti binatang. Jadi dia pelik. Ni disebabkan oleh makhluk alam sebelah ataupun disebabkan oleh sifat dia yang sukakan dengan binatang. Benda tu jadi tergantung, tak tahu apa nak cakap. Bila lama kelamaan keadaan Ila pun dah menjadi tenang. Jadi si Syam ni tanyalah. Syam dengan kawan-kawan yang lain tanya dengan Ila. Kenapa Ila perangai macam tu? Ila kata dia tak ingat. Yang dia tahu dia makan, tapi dia kata dia makan dalam keadaan yang sopan dan macam biasa aja. Jadi dia mintalah Syam dengan kawan-kawan ceritakan sebenarnya apa yang berlaku. Kawan-kawan pun terus cakap lah. Siap tambah lagi perasa. Engkau makan begini, lepas tu muka kau agaknya lah tambah cerita supaya cerita tu jadi sedap. Jadi waktu tu Ila dah rasa macam kita kena beritahu, kita boleh tak tolong aku berubat, dia kata. Ila dah mula sedar yang ada sesuatu yang berlainan daripada dalam badan dia. Selalunya dia akan nampak alam sebelah, walaupun dia nampak bentuk macam mana pun, dia tak pernah meniru ataupun benda tu tak pernah masuk dekat dalam badan dia. Tapi kenapa kali ini benda tu seolah-olah masuk dalam badan dia dan berkelakuan sangat tidak senonoh. Jadi Ila cakap dengan kawan-kawan dia, korang kena tolong aku berubat. Aku rasa macam aku dalam keadaan yang tak berapa nak bagus ni. Bincang punya bincang, mereka pun bersepakat untuk memberitahu perkara ni kepada mak bapak Ila. Jadi pada hari yang ditetapkan, diorang pun semua ramai-ramai datang rumah Ila. Dan mereka menceritakan apa yang berlaku di hotel tu kepada mak bapak Ila. Jadi mak bapak Ila pun ambil keputusan untuk mengubati Ila. Cari tempat mengubat. Akhirnya jumpalah satu tempat mengubat yang boleh dikatakan sangat popular lah di kawasan negeri Perak, lebih kurang lah negeri Perak. Jadi bawalah Ila pergi berubat dekat sana. Sampai dekat sana, ustaz tu pun bacalah macam-macam ayat ruqyah. Tapi segala macam ayat ruqyah yang dibaca oleh ustaz tu semuanya tak berjalan. Semuanya diketawakan oleh Ila. Ila boleh cakap selagi yang apa ustaz tu baca salah dari segi bacaannya. Idghamnya salah, maharajnya salah. Dia kata, macam mana kau ni jadi ustaz? Baca pun salah. Kalau abang jadi ustaz, apa apa tak tahu nak cakap apa, kena tegur macam tu kan. Jadi kita rasa macam dah betul, tapi rupanya tersalah baca. Jadi ustaz tu kata, baliklah, saya pun tak boleh nak mengubat kalau macam ni keadaannya. Tekik Ila waktu tu bila ustaz tu cakap macam tu. Nampak macam ustaz tu dah mengalah dengan apa yang berlaku. Jadi dia kata dengan ustaz tu, lain kali ustaz kalau nak jadi baca orang yang jadi perubatan Islam ni, bacanya betulkan sikit, tajwid tu semua betulkan. Ila pula yang mengajar ustaz tu. Jadi pada hari tu tak jadilah nak mengubat Ila, sebabnya Ila sendiri yang melawan benda tu, yang melawan ustaz tu. Jadi bawalah balik semula ke rumah. Jadi sejak daripada tu Ila mengalami perubahan yang sangat ketara. Setiap kali dia datang bekerja dekat hotel, perangai dia dah tak sama macam dulu. Sejak daripada dia balik daripada berubat tu, dia dah mula diam, tak bercakap. Kalau dia bercakap pun benda-benda yang penting. Yang paling pelik sekali, dia akan duduk dekat tempat yang gelap. Kerana waktu makan pun sama. Kerana waktu dia duduk kat tempat gelap, dia kata dia akan rasa lebih tenang. Waktu dia makan, dia akan berasingan daripada kawan-kawan dia, sebab dia kata dia makan cara istimewa. Maaflah kalau cerita kali ni abang memang laju macam kereta api, sebab emailnya memang betul-betul panjang, supaya abang tidak terlupa bahagian-bahagian yang penting. Okey, kita sambung. Jadi keadaan Ila ni dah mula rasa pelik-pelik. Kawan-kawan dia dah tak bergaul dengan kawan-kawan. Walaupun Syam tu adalah pada waktu tu boyfriend dia, tapi tak juga dia berborak-borak dengan Syam. Jadi bila dah tengok keadaan Ila macam tu, dia orang pun berpakat-pakat apa kata mereka nak bawa Ila pergi buat perubatan. Ila dengar apa yang mereka cakap.
Dan pada waktu tu Ila membantah. Ila kata dia selesa dengan keadaan dia sekarang dan jangan menggatal-gatal bawa dia pergi jumpa dengan ustaz-ustaz yang dia tak tentu hara, dia kata, yang salah bacaannya, aku tak nak dengar, dia kata. Tapi keadaan Ila tu semakin lama semakin teruk menyebabkan Syam rasa perlu diubati. Dan pada satu hari itu Syam berjumpa dengan mak ayah Ila, ceritakan dengan apa yang berlaku pada Ila. Pada waktu tu Syam cuti, Ila bekerja. Jadi Syam sendiri yang berjumpa dengan mak bapak Ila dekat tempat kerja mak bapak Ila, ceritakan sayang punya pasal ni, cinta punya pasal ni. Sangguplah kita membetulkan, cuba nak membetulkan keadaan. Bila mendengar cerita daripada Syam ni, mak bapak Ila pun rasa macam runsing jugalah kenapa anak mereka yang satu-satunya bertindak macam ni. Jadi sempat juga Syam ni tanyalah dengan mak bapak Ila, pakcik dengan makcik ada saka ke? Bukanlah macam tu keadaan tanyanya, sopan-sopan lah, pakcik dengan makcik ni ada saka ke? Sopan sikit lah. Jadi tak adalah, oh harum, pakcik dengan makcik ada saka. Jadi tak adalah macam tu. Tapi mak bapak itu abang tambah tau. Itu bukan yang betul-betul, cuma dia bertanya lah. Tapi mak bapak Ila cakap mereka tak tahu kalau benda tu datang daripada keturunan yang dulu-dulu. Tapi setahu mereka berdua memang tak ada, tok nenek mereka tak ada membela. Cumanya itulah, kalau berkaitan dengan susu galuh keturunan yang dulu-dulu memang susah nak dijangka. Jadi bincang punya bincang, mereka berpakat untuk cari imam yang betul-betul, ustaz yang betul-betul boleh meruqyah, boleh merungkai sebenarnya apa yang ada dekat dalam badan Ila. Tu bukanlah benda yang boleh dibuat main. Jadi pada hari yang ditetapkan, Syam pun bercakaplah dengan Ila yang dikata nak bawa Ila pergi berubat. Tapi waktu berubat tu bawa mak bapak Ila sekali. Pada awalnya Ila menolak macam biasa sebab dia kata orang yang ada dekat muka bumi ni tak setanding dengan ilmu yang dia ada. Jadi dia kata tak payahlah kau nak bawa pergi berubat. Jadi kalau nak pergi berubat, carilah orang yang betul-betul. Tapi aku bukan sakit, kata Ila. Aku okey, tak ada masalah. Korang yang pandang aku sakit. Selalunya orang yang sakit memang tak mengaku dia sakit kan. Jadi dibawalah Ila, pujuk. Akhirnya Ila pun bersetujulah. Petang tu nak pergi bawa jumpa dengan seorang imam. Jadi mak bapak Ila dan juga Syam, mereka bergerak dalam satu kereta, pergilah dekat satu tempat. Imam tu lebih kurang orang pertengahan umur lah, dan nampak macam boleh meyakinkan jugalah. Jadi dia pun bacalah ayat ruqyah. Pada waktu dia baca ayat ruqyah ni, memang boleh nampak ini adalah tempat pengubatan yang betul. Jangan tanya ke abang kat mana tempat berubat ni, sebab email ni abang terlambat baca. Jadi mungkin Ila dengan Syam pun dia tak ingat email yang dia hantar pada abang, terlambat. Okey. Jadi dia kata, bila tengok macam tu, ustaz tu baca je, imam tu baca je ruqyah, Ila mula dah meleding-leding. Dia dah mula rasa kepanasan, dia dah mula rasa tak selesa. Selepas dibacakan ayat tu semakin lanjut, Ila menjerit-jerit seolah-olah macam dibakar di dalam satu kawasan berapi. Panas, dia kata dia dah meliang liuk pada waktu tu. Mak bapak Ila dah ketakutan dah. Bukanlah ketakutan, kesedihan tengok anak dara mereka macam tu. Waktu tu Syam ada dekat samping Ila. Syam pada kalanya dia nak pegang juga Ila. Selalunya kan kalau dia tengok orang yang berubat kan kena pegang, takut orang yang berubat tu lari. Tapi imam tu tegah. Belum lagi masanya awak nak pegang, belum menjadi suami isteri. Jangan pegang, biarkan dia berkeadaan macam ni, kita tengok je. Asalkan yang penting masih lagi terjaga auratnya. Jadi lepas dibaca ayat ruqyah, mengelor-geding lah Ila dalam keadaan kepanasan. Selepas beberapa ketika, barulah imam tu tanya, kalau kau benda yang ada dekat dalam badan Ila ni tak nak aku seksa kau lagi, keluarlah. Nyatakan siapa dirimu, supaya kami semua tahu siapa kamu. Jadi Ila pun pada waktu tu dia mula duduk. Dia duduk dengan diam, mata dia terkejam, dia punya kepala ni ditunduk ke bawah. Dalam keadaan waktu tu petang, memang sunyi, memang seram keadaan sekitar pada waktu tu. Tiba-tiba suara Ila yang keluar tu bukan suara manusia, tapi suara harimau. Harimau yang bercakap. Jadi boleh bayangkan tak, dia bunyi ada mendedor dia, ada bunyi macam tu. Jadi diorang pun dengarlah. Tanyalah, sebenarnya awak ni siapa? Dia kata dia adalah penjaga kepada Ila. Dia suka dengan Ila sebab Ila selalu menjaga binatang. Dan dia ini adalah utusan daripada tok nenek moyang Ila yang telah membuat perjanjian untuk menjaga setiap keturunan yang dipilih.
Jadi bukan semua keturunan yang terjaga. Ada keturunan yang tak terjaga, ada tu keturunan yang terpilih. Itu dia. Jadi dia kata Ila ni adalah keturunan yang terpilih. Aku memilih dia untuk berdamping dengan dia. Sebenarnya banyak kali aku telah menolong Ila ni. Dia pandang pada mak bapak Ila. Mak bapak Ila dah kenapa Ila pandang dia orang pula. Dia kata, hei orang tua berdua, kamu berdua tidak bersyukur aku ada menjaga Ila ni selama Ila ni hidup. Jadi mak bapak dia dah macam, apa benda pula ni, dia kata. Kamu masih ingat lagi tak? Waktu dia sambung tu, dia kata, kamu masih ingat lagi tak sewaktu anak kamu ini lemas? Siapa yang selamatkan? Aku yang selamatkan. Waktu tu barulah mak bapak Ila teringat. Memang ada kejadian Ila lemas. Waktu tu Ila memang dah tenggelam. Tiba-tiba entah macam mana Ila muncul di permukaan sungai. Memang waktu tu memang semua anggap itu adalah satu keajaiban. Macam mana orang yang boleh tenggelam muncul dekat permukaan. Jadi pada waktu tu si mak bapak ni mengiyakan peristiwa tu. Barulah makhluk yang ada dalam badan Ila tu cakap, itulah tandanya kamu tak bersyukur betapa aku menjaga anakmu sampaikan aku menyelamatkan anakmu daripada mati kelemasan. Dan untuk kejadian seterusnya, kamu ingat lagi tak? Anak kamu ini memandu kereta dalam keadaan yang sangat bahaya yang mengakibatkan daripada kemalangan. Dan kalau sesiapa yang melihat kemalangan itu pasti akan berkata, perempuan yang ada dalam kereta ni pasti mati. Tapi Ila tak mati. Satu kecederaan pun Ila tak ada. Siapa yang menolong? Aku yang menolong. Kenapa kamu berdua tidak bersyukur dan bawa aku ke sini untuk menghalau aku? Kenapa? Jadi pada waktu tu mak bapak Ila dah tersenyap. Tak tahu nak cakap apa. Imam tu terus cakap. Bila benda tu dah menengking mak bapak Ila, Imam tu terus masuk campur. Dia beritahu macam ni. Memang betul kamu ini penjaganya kepada Ila. Kamu yang menolong Ila dalam beberapa kejadian melindungi Ila daripada tercedera. Tapi kamu ini adalah golongan jin yang memang tidak boleh berkawan dengan manusia. Dilarang dalam agama Islam. Kamu agama Islam, kami agama Islam. Jadi kamu tahu peraturannya. Makhluk dalam badan Ila tu, dia mula sedar yang apa yang imam tu cakap adalah benda yang sebenar. Tapi dia melawan. Dia kata tak pedulilah apa yang agama kata. Memang betul agama kata melarang untuk kita dalam bangsa yang berbeza untuk berkawan. Tapi aku diutuskan untuk menjaga keturunan terpilih. Kau apa mahu? Dia kata. Kau tak boleh nak menghalau-halau aku sebab berdasarkan kepada perjanjian yang telah tok nenek moyang ini tanda tangan. Ada ke tanda tangan zaman tu? Kira perjanjiannya jugalah kan. Jadi kata, waktu tu kami dah berjanji untuk menjaga keturunan terpilih. Jadi apa pun alasannya, walaupun kamu membaca ruqyah 1000 kali dan aku akan keluar daripada badan Ila. Bila balik je ke rumah, aku akan masuk semula dalam badan Ila. Kamu tak boleh kawal aku boleh pergi ke mana saja. Tapi betul juga. Imam tu macam, betul juga. Jadi nak tak nak, kalau betul-betul nak putuskan, Ila sendiri yang kena mengamalkan zikir-zikir tertentu lah, bacaan-bacaan tertentu. Jadi hasil daripada perubatan tu, akhirnya si imam tu tak berjaya untuk mengeluarkan makhluk yang dikatakan harimau putih menjaga Ila tu. Namanya adalah, abang nak beritahu tapi tak sedap, dia nama macam anak Siti Nurhaliza sikit. Itu je abang boleh bagi tahu. Dia yang bermula daripada A tu kan. Jadi namanya tu itu. Mungkin harimau betina kot. Jadi hasil daripada berubat tu memang tak berjaya nak keluarkan. Dan mengikut kata Syam, sejak daripada tu Ila ada kalanya akan berubah menjadi orang lain. Email ni pada tahun 2002 tau. Dari 2022. Jadi dia kata sejak daripada tu Ila menjadi orang lain dalam waktu-waktu tertentu. Dan sampai ke tahun 2000, awal 2002, hujung 2002 tu, mereka masih lagi berkawan. Dan Syam kata dia akan berkahwin dengan Ila. Tapi mereka kena sedar yang Ila ni masih lagi ada pendampingnya yang tak boleh nak diputuskan. Ila banyak kali cuba untuk berusaha memutuskan tapi tak berjaya. Benda tu tetap juga datang. Macam-macam bentuk lah, macam-macam cara yang menunjukkan benda tu datang. Ada kalanya melalui mimpi yang mengatakan mereka masih lagi ada hubungan. Dan sampai ke akhir email,
Syam minta doa pada kita semua supaya mendoakan mereka berdua berjayalah mendirikan rumah tangga. Abang rasa mereka dah berkahwin kot sekarang, dan abang doakan mereka dalam keadaan yang bahagialah. Kita sama-sama berdoa lah kan. Dan memang cerita ni adalah salah satu cerita yang pelik pernah abang dapat, tentang bagaimana cinta boleh membantu mereka berdua hidup dalam aman damai. Macam tu lah lebih kurang. Cuma ceritanya pelik lah. Kalau abang tak tahulah, kalau berjumpa dengan seorang perempuan yang macam tu, mungkin abang disebabkan cinta abang akan terus kahwin kan. Tapi kena fikir 2-3 kali lah, sebab dia ada pendamping kan, kena diputuskan dululah. Tapi sampai ke tahap hujung email dia kata benda tu masih lagi ada. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap ceritanya dapat memberikan iktibar dan pengajaran. Kuasa cinta kan, bagaimana Syam membantu Ila untuk memutuskan hubungannya dengan makhluk yang menjaganya, tapi masih lagi belum berhasil sehingga email tu ditulis. Mungkin sekarang dah berhasil, kita tak tahu. Jadi pada Syam dan juga Ila, kalau baca, dengar cerita Abang Jo ni, boleh komen kat bawah. Abang sini nak tahu apa kesudahannya. Maaf sangat-sangat abang terlambat baca cerita ni. Jadi ceritanya tamat dekat sini. Hingga berjumpa lagi esok hari dengan cerita yang berlainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.